kalau tak ada dah, kita baca sikit lagi kitab ni ya. Kita baca sikit lebih kurang dalam 15 minit. InsyaAllah kita akan berhenti. Kita akan baca kitab Minhajul Talibin lebih kurang 15 minit insyaAllah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Habidah, kelah. Habidah. Ada lagi. Kelah Habidah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita sambung kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Apa hak yang disebut oleh Imam Nawawi malam tadi, hak yang kita bincang, bahawasanya sembahyang sunat mutlak dia tidak ada bilangan rakaat dia. Dia tidak ada bilangan rakaat. Maksudnya sembahyang sunat mutlak berapa rakaat kita nak buat tidak menjadi masalah. Cuma kalau sekiranya dia orang tu dia melakukan ataupun masa dia akad takbiratul ihram dia niat lebih daripada satu rakaat, ataupun dia dalam takbiratul ihram dia niat lebih daripada satu rakaat, ataupun dia nak sembahyang lebih daripada satu rakaat, maka dia boleh buat satu tasyahud ataupun boleh buat dua tasyahud. Boleh buat satu tasyahud dan boleh buat dua tasyahud. Kalau dia tak buat satu tasyahud pun tak apa, dua tasyahud pun tak apa. Kalau dia buat lebih daripada kejap. Kalau sekiranya dia berihram lebih daripada satu rakaat, maka harus baginya kata Imam Nawawi tidak boleh. Mesti dia kena tasyahud pada rakaat yang akhir. Melainkan kalau lebih daripada dua rakaat, maka hak tu tidak menjadi masalah, dia boleh buat dua tasyahud. Baik. Malam kita bincang dah tu. Kalaulah sekiranya dia berniat bilangan, maksudnya masa dalam takbiratul ihram dia niat 4 rakaat ataupun 6 rakaat, maka dia boleh melebih daripada bilangan rakaat yang dia niat. Dia nak buat lebih daripada bilangan rakaat yang dia niat boleh, dan dia nak kurangkan daripada bilangan rakaat yang dia niat pun boleh, tapi dengan syarat dia mengubahkan niat sebelum daripada dia menambahkan ataupun mengurangkan. Okey, katanya falau nawa rak'atain, maka sekiranya dia berniat 2 rakaat, niat 2 rakaat aja, faqama ila thalithatin sahwa, maka dia bangun kepada rakaat yang ketiga secara terlupa. Dia pada asalnya kalau dia niat sembahyang sunat mutlak 2 rakaat, lepas tu dia masa duduk tasyahud, aku nak tambah lagi 2 rakaat lagi, boleh, tak ada masalah. Pakai tambah tanpa mengangkat takbiratul ihram. Tapi dia kena niat sebelum daripada dia bangun. Sebab ni adalah sunat mutlak. Tiba-tiba dia niat 2 rakaat, tiba-tiba dia bangun kepada rakaat yang ketiga secara terlupa. Maka apakah hukum? Fal asahu annahu yaq'udu. Kaul yang asah, dia kena duduk dulu, thumma yaqumu li ziyadati insya'. Kemudian barulah dia bangun untuk tambah jika dia kendok. Dia kena duduk dulu baru dia bangun semula. Terus nak bangun tak boleh, sebab dia asal niat 2 rakaat, dia bangun pada rakaat yang ketiga ni kerana terlupa. Dia boleh mengubahkan niat untuk tambah, tapi sebelum daripada dia buat. Baik, habis. Seterusnya kata Imam Nawawi, qultu. Kita dulu pada muqaddimah kitab Minhajul Talibin, Imam Nawawi sebut dah, kalau aku kata qultu pada penghujung aku kata wallahu a'lam, bermakna ini adalah benda yang penting yang aku tambah dalam kitab Minhajul Talibin yang tidak ada dalam kitab Muharrar. Ini benda yang penting. Qultu, berkata oleh aku, an-naflul laili afdal, sunat pada malam hari lebih afdal berbanding dengan sunat pada siang hari. Okey, sembahyang sunat mutlak pada malam hari dia lebih afdal berbanding dengan sembahyang sunat mutlak pada siang hari. Kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'dal fardhati salatul lail. Seafdal-afdal sembahyang selepas daripada sembahyang fardu adalah sembahyang malam. Wa awsatuhu afdal, dan pertengahan malam hak tu lebih afdal. Kita malam ni awal malam ada, tengah malam ada, akhir malam ada. Mana hak yang lebih afdal adalah pertengahan malam. Summa akhiruh, kemudian akhir malam, barulah hak yang ketiganya awal malam. Sembahyang malam lebih afdal daripada sembahyang siang hari. Cuma masa pada malam tu ada hak yang paling afdal. Paling afdal tengah malam.
Start daripada pukul 12.30 ke atas. Oh, tu paling comel tu. Baru sedap tengah tidur. Baru masuk ria 3 masuk ria 2. Tidur. Tu hak paling comel. Kemudian pada penghujung malam, pukul 4, pukul 5, tu jatuh nombor 2. Hak jatuh nombor 3 awal malam. Okey, itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiganya adalah wa ay yusallima min kulli rak'atain. Maksudnya hak lebih afdal adalah dia memberi salam daripada setiap 2 rakaat. Maksudnya sembahyang sunat pada malam hari dia buat 2 rakaat. Kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna. Sembahyang malam adalah 2-2. Baik. Habis. Seterusnya katanya wa yusannu tahajjud. Disunatkan sembahyang sunat tahajud. Antara sembahyang sunat yang disunatkan kepada kita buat adalah sembahyang tahajud. Dia perkataan tahajud diambil daripada perkataan hujud. Hujud asal makna hujud ni adalah tidur. Tahajud dengan makna meninggal tidur. Sebab itulah dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya sembahyang tahajud adalah sembahyang yang kita buat setelah daripada tidur. Kalau sebelum daripada kita tidur, maka tidak dinamakan sebagai tahajud. Dia tahajud dengan qiyamul lail adalah umum khusus mutlak. Maksudnya, setiap tahajud adalah qiyamul lail, tetapi bukanlah semua qiyamul lail adalah tahajud. Jadi tahajud mesti setelah daripada tidur. Kalau tidak tidur, maka dia qiyamul lail sahaja. Daripada sudut ganjaran sama je. Cuma lebih tahajud sikit, kerana tahajud ni kita tinggal tidur je jadi berat. Jadi ibadat yang berat, dia lebih besar ganjaran dia berbanding dengan ibadat yang tidak berat. Dia tahajud ni bukanlah sembahyang sunat yang khusus. Maksudnya kalau kita buat apa jua sembahyang setelah daripada kita tidur, tapi dengan syarat selepas daripada sembahyang fardu isyak, daripada sembahyang fardu isyak, selepas daripada tidur, 2 syarat ni, kita sembahyang apa jua sembahyang qadha fardu sekali pun dinamakan tahajud. Dia tahajud ni bukan satu sunat yang khusus. Jadi apa jua sembahyang setelah daripada kita sembahyang fardu isyak dan selepas daripada tidur, walaupun tidur hanya sekejap, maka itu dinamakan sembahyang tahajud. Maka itu apa yang disebut oleh ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i. Jadi katakanlah sebagai contoh, orang puang ni dia ada sembahyang yang perlu dia qada. Kerana sebagai contoh masa masuk waktu zuhur, sebagai contoh masuk waktu zuhur, dia tak sembahyang lagi, tiba-tiba tengah waktu zuhur dalam pukul 3 datang haid. Jadi sembahyang tu wajib dia kena qada balik. Lepas tu apabila haid suci, malam tu lepas daripada sembahyang fardu isyak, dia tidur dalam lebih kurang dalam 5 jam ataupun 6 jam, pada pukul 4 ke pukul 5 dia bangun. Okey, dia bangun untuk sembahyang tahajud. Okey, dia pun sembahyang qada, sembahyang zuhur yang ditinggalkan, dapat pada tahajud. Okey, itu begitu mazhab Imam Syafi'i. Walaupun hak yang comelnya kita buat sembahyang tahajud secara khusus, tetapi sebenarnya dalam mazhab Imam Syafi'i sembahyang tahajud bukanlah disyarat buat suatu sembahyang yang khusus. Baik. Dan Ana ada buat penulisan dalam masalah ni. Ana ada buat penulisan dan ada naqal daripada beberapa kitab bermasalah ni. Seterusnya katanya wa yukrahu qiyamu kullil laili daiman. Makruh melakukan qiyam sepanjang malam daiman berterusan. Sepanjang malam start daripada lepas isyak sampai ke subuh dak tidur-tidur. Dia tu buat pokok dia makruh. Sebab dia sebab di sana ada hadis yang mana Nabi SAW larang kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Ada seorang sahabat nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia siang hari dia puasa, malam sepanjang malam dia melakukan qiyamul lail. Allah. Maka apabila sampai berita kepada Rasul tanya dia, betul ke mu ni puasa semua siang hari, malam tak tidur duk melakukan qiyamul lail? Maka kata dia, ya wahai Rasulullah. Maka kata Rasul, la taf'al, sum wa aftir wa qum wa nam fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Mu jangan buat gitu. Puasa, lepas tu berbuka, qiyamul lail, lepas tu tidur. Sebab sesungguhnya bagi anggota tubuh badanmu ada hak atasmu. Dia ada hak yang perlu kita kena tunaikan untuk tubuh badan kita, bagi kerehatan kepada dia. Ni siang hari dok makan dah, malam pula dok tidur tak ada rehat. Jangan buat lagu tu. Rasul larang.
Ada dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Seterusnya wa takhsisu lailatul jum'ati biqiyam. Makruh juga menentukan malam Jumaat dengan qiyamul lail lah. Menentukan malam Jumaat dengan qiyamul lail, hukum dia makruh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhtassu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali, kata Rasulullah. Jangan kamu menentukan malam Jumaat dengan melakukan qiyam daripada malam-malam yang lain. Jadi malam Jumaat dia rutin dia akan melakukan qiyamul lail, tidak malam-malam yang lain. Rasul larang, makruh. Kalau nak buat, okey, buat. Ni ada sebahagian ulama kata kalau kita buat malam sebelumnya, maka boleh kita buat malam Jumaat, ataupun kita buat malam Jumaat dan malam selepasnya, sama dengan ifradkan puasa pada hari Jumaat. Okey, itu apa yang disebut oleh sebahagian daripada ulama fiqh. Seterusnya wa tarku tahajjudin i'tadah, dan makruh meninggal sembahyang tahajud orang yang telah beradat ia akan dia. Jadi dia biasa duk buat, maka makruh ditinggal. Orang yang tak biasa buat ia lain daripada orang biasa buat. Orang biasa buat makruh tinggal. Sebab di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat dia, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, mu jangan jadi seperti orang tu. Kana yaqumul lail thumma taraka. Dulu dia dijaga juga sembahyang qiyamul lail, tiba-tiba ni dia tinggal. Jangan jadi macam tu. Tengok Rasul larang. Bila Rasul larang, maka hukum dia adalah makruh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey, kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu kitab Salatil Jamaah. Kitab pada membincangkan tentang sembahyang berjamaah. Jadi kita rasa untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita cuba tengok ada tak soalan. Kalau sekiranya ada, kita jawab sekejap. Kalau sekiranya tak ada, kita berhenti terus. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon huraian hukum makmum syok. Adakah dia masbuk atau muafiq pada saat makmum itu telah rokok bersama imam? Terima kasih. Baik. Dia rokok dah bersama dengan imam. Jadi sekarang ni makmum tu syok. Aku ni makmum masbuk ke muafiq? Tapi dia syok saat ni tu, dia rokok bersama dengan imam dah. Kalau sekiranya dia duk rokok lagi bersama dengan imam, jelas dah kita bincang dah sebelum ni. Dia tengah-tengah baca Fatihah, aku ni muafiq ke masbuk? Sebab kalau muafiq, dia wajib kena habiskan Fatihah. Kalau masbuk, dia tak perlu habis Fatihah, dia kena rokok dengan imam dan dia baca sekadar yang dia sempat sahaja. Lepas tu dia syok, aku ni makmum muafiq masbuk. Yang kita cerita sebelum ni, kalau makmum tu syok, aku ni makmum muafiq ke masbuk, maka atas pandangan Imam Ramli, bahawasanya wajib dia kena menghabiskan Fatihah dan dimaafkan dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Alasan Imam Ramli adalah kerana Fatihah makmum pada asalnya adalah rukun sembahyang dia. Fatihah makmum masbuk gugur dan ditanggung oleh imam. Gugur Fatihah makmum masbuk adalah rukhsah, kelonggaran yang diberi oleh syarak kepada makmum masbuk. Dan rukhsah tidak dapat dicapai dengan syok. Kalau syok masbuk ke muafiq, maka tidak dapat dicapai syok tersebut. Kita tidak boleh ambil benda rukhsah melalui syok. Maka dihukumkan dia sebagai makmum muafiq dan dimaaf tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Okey, itu mengikut pandangan Imam Ramli. Manakala Imam Ibn Hajar tak. Imam Ibn Hajar kata tetap wajib dia kena menghabiskan Fatihah pada sudut tu dia makmum muafiq. Tapi dalam masa yang sama mesti dia kena rokok bersama sempat rokok bersama dengan imam untuk dia mendapatkan rakaat tersebut. Pada sudut tu dia mengambil hukum masbuk sebagaimana hak yang disebut oleh Syekh Ibn Hajar. Itu hak yang kita bincang sebelum daripada ni. Cuma muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah ni dia telah rokok. Tiba-tiba masa rokok saat ni tu dia syok, aku makmum muafiq ke masbuk ah? Kalau dia syok muafiq ke masbuk, tapi kalau dia habis dah Fatihah, lepas tu dia rokok bersama dengan imam, waktu jelas tak ada masalah lah muafiq ke masbuk, okay. Yang penting habis dah Fatihah. Kalau masalah kalau dah habis lagi Fatihah, dah habis lagi dia pun rokok. Tiba-tiba aku syok, aku muafiq ke masbuk? Muafiq ke masbuk? Sudahlah. Aku ingat ke aku masbuk ke aku muafiq
Dah tahu muafiq ke masbuk aku ni. Tapi aku ni dak baca Fatihah ni. Dak berhabis Fatihah. Kalau aku masbuk, aku habis Fatihah. Kalau aku muafiq, aku kena berhabis Fatihah. Kalau aku masbuk, tak apalah, tak berhabis Fatihah pun. Sudahlah, masbuk ke muafiq. Okey, atas pandangan Imam Ramli, yang wajib dia kena berhabis Fatihah, maka dia tidak berhabis Fatihah, dia rakaat bersama dengan imam, maka dia telah meninggal perkara yang diwajibkan, iaitu rukun sembahyang tanpa sengaja. Maka lepas daripada tu imam bagi salam kat gigi, wajib dia kena tambah 1 rakaat. Tidak dihitung rakaat tersebut bagi dia. Baik. Sama juga dengan pandangan Syekh Ibn Hajar. Sebab Syekh Ibn Hajar tetap suruh dia menghabiskan Fatihah. Wallahu a'lam. Kejap. Tadi hak yang okey. Soalan seterusnya Muhammad Syami. Assalamualaikum. Soalan daripada Muhammad Syami. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tentang masalah orang yang masbuk. Dia tidak tahu bahawa iman tersebut sedang menambah rakaat rukun yang asal. Dan iman tersebut pun tidak sedar, melainkan selepas beberapa ketika selepas solat. Bagaimana solat makmum tersebut? Ini dalam keadaan dia tidak sempat langsung baca Al-Fatihah, kemudian terus rakaat bersama imam. Tentang masalah orang yang masbuk, dia tidak tahu bahawa iman tersebut sedang menambah rakaat rukun yang asal. Okey, jadi dia tak tahu. Dia tak tahu tu imam sekarang ni pada rakaat yang kelima, dia pun Allahu Akbar. Okey, apabila Allahu Akbar, dia pun rakaat bersama dengan imam. Tu imam rakaat, sedangkan tu imam rakaat yang kelima tak tahu. Lepas daripada bagi salam baru dia tahu. Okey, kalau lepas daripada bagi salam, dengan tempoh dia tahu baru sekejap, maka dia tambah 1 rakaat lagi. Tapi kalau dengan tempoh masa yang lama, maka ketika tu dia kena sembahyang semula, kerana sembahyang dia tidak cukup rakaat yang dituntut untuk dia lakukan. Wallahu a'lam. Ada soalan lain lagi? Assalamualaikum Ustaz, kita masuk hutang. Boleh Ustaz Mak ajak anda masuk hutang kali? Dah lah jauh mana. Dah sampai tahap untuk jamak kosong. Tapi berjalan sukar, nak singgah tempat membayang pun susah sikit. Sebab dalam hutang tebal. Dalam keadaan itu boleh tak jamak? Okey. Jamak mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, sebab yang boleh kita jamak dua. Yang pertamanya bermusafir, yang keduanya adalah kerana hujang. Bermusafir syarat dia mesti kena cukup 2 marhalah. Kalau tak cukup 2 marhalah tak boleh. Namun ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, boleh kita jamak kerana masyaqqah. Dan pandangan ni ada pandangan sebahagian daripada ulama mazhab yang lain. Maka bagi orang yang bermusafir tapi tak cukup 2 marhalah, masuk dalam hutang, atas pandangan yang kedua boleh dibuat jamak. Jadi kalau susah dia nak sembahyang setiap waktu dalam waktu dia boleh buat jamak. Tapi pada sebenarnya bukan dah susah-susah pun. Sebab sembahyang dalam hutang ni tak semesti kita mencari masjid. Masjid tak ada dalam hutang, boleh sembahyang mana-mana pun tak susah pun. Tapi kalau kita rasa susah, boleh kita buat jamak. Tapi buat jamak saja, jangan buat qasar. Kerana qasar khusus dengan bermusafir yang cukup 2 marhalah. Maksudnya kalau Zuhur dengan Asar kita buat 4-4. Kalau Maghrib dengan Isyak kita buat 3-4. Gitu. Wallahu a'lam. Soalan berkenaan solat tahajud. Adakah solat ini adalah salah satu solat sunat yang khusus? Niat saja aku solat tahajud kerana Allah Ta'ala. Ada ustaz mengatakan solat tahajud ialah apa jua solat sunat yang dilakukan di waktu malam. Selepas solat isyak dan selepas tidur. Okey, ya. Ana ada jawab dah soalan ni. Ana ada jawab ni. Rasanya jawapan hak yang ana jawab ni. Jazakumullahu khairah. Jazakumullahu khairah. Tak ada soalan tak?
Tak ada dah tu. Soalan. Habis dah. Tak ada. Habis dah. Habis dah. Kita bikin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas khatam kitab kita pada malam ni, kitab Masbuk wal Muwafiq. Dan pihak penganjur mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz, pihak penganjur daripada YB, Duat, Aimi, Dun Buluh Gading. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Dan insyaAllah kita akan teruskan bacaan kitab Minhaj Talibin macam biasa insyaAllah. Dan seterusnya, untuk soalan-soalan berbaki, kalau ada lagi, kita boleh ajukan soalan pada sesi-sesi yang seterusnya. Jadi akhir sekali kita jemput Al-Fadhil Ustaz untuk bacakan sedikit doa dan kita sudahi majlis kita pada malam ini. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah, waffiqna lima tuhibbu wa tardah, waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم مولانا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi dengan berakhirnya majlis kita pada malam ni, sama-samalah kita sudahi dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.